A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak kuat je. Tak makan lagi kot. Assalamualaikum. Macam tu rupanya kena bagi salam kat orang kampung kita. Baru jawab, baru menyut. Tidak tak menyut lah. Okey. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, saya dengan sukacitanya nak jemputlah kalau boleh yang tengah duduk berjalan lagi kan, yang duduk belah tepi-tepi tu, kalau boleh mainlah duduk tengah ni baru nampak muka. Boleh? Pakat main duduk dalam kita punya kemah kita ni yang selesa, yang cantik ni. Lepas tu kalau yang duduk kat belakang, kalau boleh berganjak main depan sikit. Sekejap lagi ikut mereka corner sikit kamera tu, nampak boleh masuk TV. Itulah Ogi tak masuk sini. Kita minta semua kalau boleh, sebab kita nak bagi kawan-kawan kita yang kat belakang sana untuk berada di sini insya-Allah. Baiklah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini Allah pertemukan kita dan mudah-mudahan satu forum Islam dan kemasyarakatan bakal dibicarakan dan bakal dikupas oleh dua orang penalis yang kita undang pada malam ini. Insya-Allah. Di sebelah kanan saya, iaitu yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, YADIM, yang kita terbangkan khas daripada Kuala Lumpur, Fadil Ustaz Ni Omar bin Ni Abdul Aziz yang sudi bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudi bersama dengan kita. Dan di sebelah kiri saya, ataupun panel kedua yang ditukar malam ini secara tiba-tiba tak lain dan tak bukan Sahibul Samahah Datuk Mufti kita, Dr. Asri bin Zainal Abidin. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Datuk dalam keadaan yang baik, dapat manfaat kita dengan ilmunya, diberikan kesihatan dan dipanjangkan usia untuk dimanfaatkan untuk semua insya-Allah. Baiklah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, meringkaskan masa, kita ada 3 pusingan. Jika ada ruang kita akan buka untuk soalan. Ya. Ruang waktu kepada dua-dua ahli panel kita akan bagi lebih kurang dalam lingkungan 10 ke 15 minit untuk setiap soalan yang saya ajukan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi pusingan pertama saya ingin mengajukan soalan kepada Fadil Ustaz Ni Omar terlebih dahulu berkenaan dengan Islam dan kemasyarakatan. Bukan hanya sekadar kita lihat Islam itu sebagai satu agama, dinul hayah, Islam itu juga adalah merupakan simbol perpaduan, payung kepada masyarakat-masyarakat yang ada di muka bumi ini. Saya minta Fadil Ustaz, mungkin boleh ceritakan tentang kelebihan, keistimewaan Islam pada pandangan dan kacamata Islam itu sendiri, dan untuk pandangan dan kacamata orang bukan Islam tentang agama yang baik ini. Falyatafaddal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati pengisi majlis kita Ustaz Nabil Ahmad, rakan panel kita Sahibus Samahah Datuk Dr. Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis, yang kita rasa rakyat Perlis ni kira bertuah dapat mufti yang banyak menyebarkan ilmu dan manfaat untuk kita semua. Pimpinan masyarakat yang hadir pada majlis malam ini, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah taala anugerahkan kepada kita sehingga ke saat ini. Secara ringkasnya, Islam yang menjadi anutan ataupun pegangan hidup kita sebenarnya adalah juga nikmat dan anugerah sebenarnya untuk alam ini,
untuk manusia, untuk memandu kehidupan sama ada di dunia, lebih lagi di akhirat. Kekuatan Islam ini terpancar antaranya melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Saya biasa sebut satu ayat dalam Al-Quran sebenarnya sudah cukup untuk kita faham apa itu matlamat, tujuan kehidupan kita atas muka bumi ini. Apa tujuan Allah Ta'ala cipta kita. Termasuk ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat ini juga menggambarkan Islam ni berkaitan rapat dengan kehidupan kita, berkaitan rapat dengan kita panggil kemasyarakatan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, maknanya termasuk kita dan seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi Allah ini. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dalam ayat ni Allah Ta'ala nak menegaskan kepada kita, kita semua ni adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada kita lelaki ataupun perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan Allah Ta'ala juga cipta kita ni dengan kepelbagaian, sama ada berbeza di sudut warna kulit, sama ada berbeza di sudut keturunan dan keluarga, sama ada berbeza di sudut bahasa, sama ada berbeza di sudut etnik dan kabilah berbangsa. Semua ni adalah gambaran ciptaan, keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa tujuan Allah Ta'ala cipta ni, sama ada lelaki dan perempuan ataupun kepelbagaian tadi? Allah Ta'ala jawab dengan mudah, lita'arafu, untuk kita berta'aruf, untuk kita berkenalan. Ta'aruf ni juga memberi makna hidup kita mesti dalam kerangka kemasyarakatan. Kalau kita kaji makna sebenar ta'aruf, dia memberi makna toleransi, dia memberi makna hormat menghormati, dia memberi makna tolong menolong. Dalam ta'aruf tidak ada makna kebencian. Dalam ta'aruf tidak ada makna permusuhan. Dalam ta'aruf tidak ada makna dengki mendengki, dendam kesumat, kebencian yang berterusan. Tidak ada. Kita boleh faham ta'aruf dalam konteks individu antara dua orang. Maknanya kita boleh sebut kita kenal seseorang, kenal keluarga dia, di mana dia belajar, macam mana keluarga dia, apa minat dia. Biasa itu ta'aruf antara dua individu. Kalau ta'aruf antara dua negara, dia memberi makna yang lebih luas. Sebab itulah setiap negara biasanya dia ada kedutaan. Duta ni sebenarnya dia menjadi jambatan untuk memudahkan ta'aruf antara dua buah negara. Kalau kita beri contoh, macam contoh antara Malaysia dengan Saudi, macam mana bentuk ta'aruf antara dua buah negara? Dengan adanya kedutaan ni lah untuk memudahkan kita, sama ada kita nak pergi belajar ke sana, ataupun kita untuk melakukan menunaikan haji ataupun umrah, ataupun untuk perniagaan, ataupun sebagai bentuk aktiviti kehidupan kita. Dia jadi lebih mudah, lebih senang kerana adanya kedutaan dalam konteks ta'aruf. Begitu juga orang Saudi mari ke Malaysia contohnya, untuk sambung belajar ke dalam bidang-bidang tertentu yang ada kekuatan di negara kita. Itu konsep ta'aruf dalam konteks negara. Ini menggambarkan Islam ni agama kemasyarakatan. Dalam masa sama juga kita boleh faham
ta'aruf tu begitu luas. Macam mana cara terbaik untuk kita laksana makna ta'aruf yang dikehendaki oleh Allah SWT? Tidak ada cara terbaik melainkan kalau kita perhati kehidupan apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana antara tujuan utama Allah Ta'ala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Konsep ta'aruf yang sebenar kita boleh laksana dengan sebaik mungkin dalam kerangka rahmatan lil alamin. Sebab itulah ta'aruf dia tidak ada permusuhan, walaupun dia tidak ada kebencian, dia tidak ada dendam kesumat dalam sebut ta'aruf ni. Walaupun kita berbeza warna kulit, walaupun kita berbeza dari sudut keturunan, berbeza dari sudut bangsa, hatta walaupun kita berbeza dari sudut agama sekalipun, kita tetap boleh melakukan makna ta'aruf yang sebenar dalam konsep rahmatan lil alamin. Dan rahmatan lil alamin ni bukanlah isu setahun dua ni ya. Rahmatan lil alamin ni 1400 tahun lagi. Cuma kita ambil satu ayat contohnya. Sebab itulah kita sebut, kalau kita faham betul-betul satu ayat Al-Quran yang turun daripada Allah SWT melalui Nabi kita Muhammad SAW, sudah cukup sebenarnya untuk mengatur kehidupan kita. Contoh apabila kita baca Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, satu ayat sebenarnya juga sudah cukup. Bismillah, dengan nama Allah. Apa saja yang kita nak mula, kita nak makan, kita nak minum, kita nak tidur, kita nak bekerja, kita nak tolong orang, kita nak tanda tangan, kita nak isi borang, apa saja yang kita buat semuanya bismillah, dengan nama Allah. Sebab apa? Semuanya berkait dengan Allah SWT. Mudah je. Allah Ta'ala sebut juga, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak bilang satu-satu nikmat Allah, memang tak terbilang. Kita pun tahu, bermula daripada kita bangun subuh tadi sampai ke saat ini, semua apa yang kita perolehi, yang kita nikmati, yang kita ambil manfaat, semuanya ada kaitan langsung dengan anugerah nikmat daripada Allah SWT. Fama bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kita rasai semuanya mari daripada Allah SWT. Sebab itulah bismillah, dengan nama Allah. Siapa dia Allah Ta'ala ni? Dia perkenalkan diri dia, antaranya Allah Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Al-Hayy Al-Qayyum, yang hidup selama-lamanya, yang menguruskan kehidupan makhluk keseluruhannya, termasuk kita yang hidup sehingga ke saat ini. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dia minta, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu tujuan apa dia? Untuk kita beribadat. Sebab apa? Semua dengan Allah. Dia sebut diri dia tadi, zat dia Allah allazi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang mencipta langit dan bumi. Kita pun sentiasa puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitab. Kita puji Allah kerana apa? Kerana selain daripada dia beri nikmat kehidupan kepada kita, dia juga beri nikmat al-imdad, setengah ulama kata, penerusan untuk kita hidup. Nikmat yang sekarang ni setengah orang panggil hak asasi manusia. Kita tidak perlu tubuh persatuan khusus untuk minta hak kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah cipta keseluruhannya. Tak ada satu nikmat pun yang kita rasa tertinggal. Semuanya sudah cukup. Nikmat asasi yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan atas muka bumi ini, dengan langitnya, dengan buminya, dengan airnya, dengan tanahnya, tumbuhannya, makanannya, binatangnya, semua sekali sudah cukup. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi padalah apa sahaja yang kita buat, bismillah,
Hatta kita nak cari ilmu pun, Iqra bismi rabbik, dengan dolak nama Allah Subhanahu wa taala kita mencari ilmu. Ini kepentingan. Baik. Ar-Rahman Ar-Rahim antaranya dalam Al-Fatihah. Allah ni siapa dia? Dia perkenalkan diri dia. Dia boleh perkenalkan Allah ni Al-Aziz, Al-Jabbar, mungkin Allah Al-Mutakabbir, Al-Muntaqim. Tapi dia utamakan rahmat dia, kasih sayang dia, kesian belah dia kepada makhluk, khususnya kepada kita manusia dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ni itu yang boleh kita laksanakan makna ta'aruf tadi. Ta'aruf kita kepada makhluk Allah SWT, termasuk kepada manusia. Kalau Ar-Rahman ni, kalau untuk manusia seluruhnya, tanpa mengira keturunan, tanpa mengira warna kulit, hatta tanpa mengira agama, masuk dalam konteks Ar-Rahman. Cuma kalau kita nak lebih selamat, nak keamanan, sama ada dunia, lebih-lebih di akhirat, kita kena faham juga makna Ar-Rahim. Dalam ta'aruf juga tadi, li ta'arafu, ayat tu tidak terhenti setakat tu. Allah Ta'ala terus lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita nak selamat dunia akhirat, mana kita kena jadi orang yang bertakwa, orang yang hidup atas dunia ni dalam keadaan dia takut kepada Allah, dalam keadaan dia sentiasa berhati-hati dengan pastikan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dia ikhtiar untuk dia lakukan, dan dia berusaha untuk tinggal segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dah dalam bismillah ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala meliputi segala-galanya. Itu mukaddimah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ni Omar di atas kupasan dan penjelasan soalan pertama. Jadi jelas bahawa Islam itu adalah satu agama yang menyeluruh, membawa kepada nilai perpaduan, dan paling penting ialah Islam itu menghubung jalinkan antara satu sama lain dengan kaedah ta'aruf. Betul Ustaz Ya, cantik, alhamdulillah. Ustaz datang sini Ustaz. Ustaz tengok orang putih macam mana Ustaz? Manis-manis Ustaz? Sebab tu Ustaz dah sebut dah, sebab harum manis. Tapi manis ni tak potong kaki. Manis senyuman. Tapi kalau banyak sangat makan manis, benda manis, memang potong juga. Jadi kena makan benda yang balance lah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita berganjak kepada Fadil Sahibul Samahah Datuk Mufti kita sendiri. Untuk soalan yang kedua ini, saya nak membawa kepada isu Islam dan dunia ini lebih luas sikit berbanding dengan apa yang Ustaz Ni Omar ceritakan tadi. Saya nak mengajak ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, mungkin 2 hari lepas, semalam lah kan, sebab hari ini semalam, cerita yang di viral dan dibawa-bawa cerita itu berkenaan dengan apa yang berlaku di New Zealand. Saya nak minta pandangan daripada Sahabat Samahah Datuk Seri Mufti sendiri berkenaan dengan apa yang berlaku, dan saya nak mengambil statement daripada Datuk Mufti sendiri dalam IG. Ini untuk kita semua, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bersetuju dengan apa yang Datuk Mufti sebut. Dia sebut begini, if he were a Muslim, they call him a terrorist. Gambar ni tentang suasana di New Zealand. Condemns for all corner of the world and from all rank of people will be reported. Then they directly or indirectly will associate his crime with his religion. However, because the criminal is not a Muslim and the victims are Muslim, they said we need to wait for the investigation. Don't jump to the conclusion so fast. This is our civilized world today. Terbelit-belit lidah saya, tuan-tuan. Bila orang Perlis cakap pasal orang putih, faham tak? Faham belakang orang Perlis kita. Hebat. Barulah setara ilmu macam Datuk Mufti kita. Sampai tu, maksudnya Datuk Mufti cerita semua sampai. Begitulah keadaan dia. Kita ni, Datuk, saya nak tanya sikit berkenaan dengan bila kita buat sesuatu, orang terus judge kita, orang terus hukum kita, sehingga akhirnya yang menjadi mangsa adalah sekalian umat Islam itu sendiri. Jadi kita hari ini, apabila Islam itu adalah agama kemasyarakatan, apa yang perlu kita buat dengan situasi yang berlaku di New Zealand, yang berlaku di Palestin, yang berlaku di serata dunia, untuk gambarkan kepada masyarakat kita Islam is the best and kita adalah agama yang harmoni. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Ustaz Nabil sebagai pengurusi, Ustaz Nabil ni orang Perlis ni. Orang Perlis tengok terkenal dan dia pun ada jawatan juga dalam Perlis ni. Yang saya raikan ahlan wa sahlan kepada Al-Fadil Ustaz Nik Omar Nik Abdul Aziz yang merupakan panel pertama dan tetamu kita. Saya ingat Ustaz Nik Omar mari ini kali kedua. Kan? Hari tu mai di Masjid Alwi. Saya suruh jemput, masa tu saya pula kena keluar negara. Tapi alhamdulillah kena mai kerap lah Perlis ni. Perlis mengalu-alu kan. Cuma malam ni kita biasalah malam cuti. Saya jarang-jarang, kadang-kadang saya tulis dalam English ni. Tapi isu New Zealand ni pasal membabitkan international issue, so saya tulis dalam English lah. Sebab nak bagi orang lain pun faham. Walaupun banyak adalah negara-negara duta-duta lain ada hantar komentar mereka kata bukan semua macam tu. Tapi apa yang saya nak sebut ialah orang Islam berada di dalam, orang awam orang Islam tu. Orang awam orang Islam ni pening macam mana? Ustaz-ustaz setengah kata kena harmoni, kena rahmatan lil alamin. Tengok dunia semua duk bully orang Islam, macam bila kita nak rahmatan lil alamin. Setengah kata kita tak boleh rahmat-rahmat lah, kita kena perang, tak boleh duk biar. Jadi kami pun tak tahu nak buat macam mana. Gaya nak buat baik sikit, tengok mereka tembak pula dah sampai 49 orang, 49 orang, 40 dia meninggal. Dan ini tengok Palestin, orang Islam kena, Palestin orang Islam kena. Tengok sana sini orang Islam kena. Tengok dalam negara pun mereka kata macam orang Islam kena, katanya lah kan. Jadi dalam keadaan demikian susah rasa, kok mana nak rahmat ni? Rasa punya perang lebih bagus kot daripada rahmat. So saya nak sebut 2-3 perkara dulu dan kemudian kita pergi sikit pada isu kena bully. Orang Islam kena bully ni, orang Islam sepatutnya we shouldn't be bullied. Kita tak sepatutnya kena bully. Sebab apa? Sebab kita agama kedua terbesar dalam dunia ni, selepas daripada Kristian. Dan siapa yang pernah duduk di barat, saya juga pernah, dan kita tahu orang Kristian ni, yang barat ni dia bukan Kristian sangat sebenarnya. Dia pergi gereja pun saya ingat dia nak bersosial ya. Saya pun pergi juga kadang-kadang bukan kerana nak pergi ibadat, pergi jumpa kawan-kawan. Bila duduk di sana nak pergi berbincang, pergi tengok apa dia punya ceramah dia. Kerana mereka sudah, kalau tanya anak-anak mereka di dalam kelas tu, berapa orang yang percaya, believe in God, percaya kepada Tuhan. Saya ingat anak saya, aku angkat 2 orang, hak lain anak-anak 2-3 orang, hak lain tak angkat. Most of them are atheists. Kebanyakan mereka tak percaya Tuhan. Atau dia orang tak mengiktiraf, dia percaya Tuhan, dia pernah agnostic. Dia percaya Tuhan tapi dia tak percaya kepada organized religion. Agama-agama yang disusun oleh manusia ni dia tak percaya. Agnostic. So kita nak kata Kristian sangat pun tak. Kalau tolak mai, saya rasa orang Islam lagi ramai. Tapi macam mana kita sentiasa rasa kena bully? Ini satu persoalan. Saya akan sentuh sikit. Tapi saya nak cerita dulu, zaman Nabi kena bully tak? Zaman Nabi kena bully. Nabi masa peringkat Mekah kena bully. Kena bully, tak boleh buat apa, kena bunuh di tempat khalayak, kena bully. Tapi Islam konsisten dengan mesej dia. Islam tak suka dibuli dan tak benar diri dia dibuli. Tapi dia tak jadikan kerana dia pernah kena bully, dia mesti bully orang lain pula. Ini tak ada. Islam tak buat yang tu.
Dia tak mau diri dia dibuli, sebab tu ada jihad, ada mempertahankan diri. Tapi dia tak mau kerana orang buli kita, kita buli balik. Apabila Khabbab Ibn al-Arat, dia datang kepada Khabbab al-Arat datang kepada Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Bukhari dalam Sahih. Dia Khabbab ni kena teruk. Belakang dia ni, dia pun tekan dia tukang, dia ni haddad, dia tukang besi. Mereka tekan dia di besi tu sampai masak belakang dia ni. Masa duduk peringkat Madinah, Sayyidina Umar pernah tengok belakang Khabbab ni teruk. Tapi bila dah teruk sangat, dia pergi pada Nabi SAW. Masa peringkat Mekah, Nabi duduk di Kaabah. Nabi pun, itu agama. Kalau Allah mau, kalau Allah mau agama hari ini berjuang, hari ini menang, Nabi patut hari ini berjuang, hari ini menang. Nabi pun duduk termenung macam mana ni. Khabbab kata, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Wahai Rasulullah, tak bolehkah doa untuk kita? Tak bolehkah minta bagi Allah menang? Bukan saja kita, sahabat Nabi duk ada. Nabi SAW kata, kana rajul fi man qablakum, dulu orang sebelum daripada kamu, yuhfaru lahu fil ard fayuj'ala lahu fiha, korek lubang, bubuh dia di dalam tu. Fayuja'u bil minshar fayud'a ala ra'sihi, wa mari gaji letak atas kepala dia. Fayushaqqa bisnatain, dia gaji bagi jadi dua, terbelah kepala. Wa mari bubuh, gaji pelan-pelan, terbelah kepala. Ma yasuddu dzalika an dinihi, itu tidak pernah menjadikan dia berpaling keluar daripada agamanya. Wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi min 'idham, ambil sikat besi, sikat daging ni sehingga bercerai daging dan tulang, kata Nabi. Wa ma yasuddu dzalika an dinihi, itu juga tidak pernah menjadikan dia berpaling daripada agamanya. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, ni ustaz ni, kita di tengah bandar ni macam ni lah, saat ambulans, saat apa tu kita pulih tak lalu lagi. Wallahi la yutimmanna hadzal amr hatta yasira rakibu min San'a ila hadral maut la yakhafu illa Allah aw dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Nabi kata, demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan agama ini sehingga satu hari seorang yang menaiki kenderaan berjalan daripada San'a ke Hadral Maut, ni kawasan yang paling bahaya, sekarang lagi bahaya lah. Dia tidak akan takut lagi melainkan Allah dan serigala yang mengganggu kambingnya, tetapi kamu tergopoh-gapah. Maksudnya orang yang zalim akan dihilangkan nanti. Maksudnya apa? Sahabat pun kena buli. Tapi apabila mereka dapat kekuatan, adakah mereka kata kita kembali buli balik? Oh, hamba buli kami, no? Tak. Ammar bin Yasir, dia sebut satu perkataan yang mauquf. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya sebagai riwayat yang muallaq, dan yang sahih dia mauquf. Mauquf ni tak diangkat dari Nabi setakat dia, tapi makna tu macam Nabi kata. Dia kata, salasun man kunna fihi faqad istakmala al-imana. Siapa yang ada tiga benda, maka dia telah sempurnakan iman dia. Dalam sebagian riwayat, faqad jama'al imana, sesungguhnya dia telah menghimpun iman. Yang pertama apa? Al-insafu min nafsihi, dia insaf pada diri dia sendiri. Insaf ni maksud apa?
kita tahu nilai diri kita sendiri. Jangan ambil hak lebih, jangan tuntut hak lebih. Banyak mana kadar kita, setengah orang bayar sikit minta banyak. Kedudukan dia rendah aja, dia minta dia insaf. Yang kedua, al-infaqu min iqtar. Dia belanja masa dia susah. Ni bukan senang ni. Masa orang senang dia belanja ramai. Orang masa duit tak ada pun dia belanja untuk perjuangan atau untuk lillahi ta'ala, untuk orang miskin. Ini iman. Tapi saya nak cerita ketiga. Badlus salami lil alam. Yang ni jarang orang sebut. Menyebarkan salam kepada alam. Ini salah satu benda penting, iaitu sebarkan salam kepada dunia ni. Pasal saya tahu susah, ramai bila orang nak ulat geram. Tapi macam mana kita nak beza? Orang di barat, orang bukan Islam, bukan semua faham benda ni, dan bukan semua memang memusuhi kita. Mungkin media, sebahagiannya tokoh-tokoh media yang terdiri daripada Zionis, International Zionism, mereka ni mungkin ada, tapi orang awam bukan tahu apa. Sebab tu rakyat kita tengok dalam isu New Zealand, ramai orang-orang awam masalah biasa, dia pun tak setuju. Itu yang bubuh telur atas kepala seorang tu, kan? Itu budak-budak dia pun tak setuju ekstremisme ini. Sebab tu agama tak benarkan kita pukul rata, kita hentam semua sekali. Kita adil. Agama teras dia hebat, kan? Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sebab kebencian kamu kepada satu kaum menjadikan kamu tak adil. Adillah, kerana itu lebih dekat kepada takwa. Ini susah ni, persepsi ni. Bila ulas saja mesti geram. Tengok orang kafir je, kafir tak boleh percaya ni. Kok mana kita antara agama kata agama suruh hati-hati pun suruh hati-hati juga. Tapi dia larang juga kita hukum secara mengkhinzir buta, kan? Macam mana kita nak balancekan ni? Dia babi tak boleh sebut. Apa? So macam mana nak balancekan perasaan kita? Baca berita, geram betul ya. Ni New Zealand kena. Tengok bukan Islam sebelah rumah kita. Aku ingat nak dah hari ni pula, kan? Macam mana? Pecahkan tayar dia pula, luku dia ni. Macam mana agama? Nak belakan Nabi, ini kehebatan agama. Ini kehebatan sirah. Sebab itu kita dengar Nabi pernah berperang dengan Yahudi. Tapi orang kata Islam anti Yahudi, tapi sebenarnya tak. Kebanyakan ayat Quran cerita tentang para anbiya, para nabi kebanyakannya Yahudi. Nabi Musa Bani Israel, maksudnya Bani Israel, bukan maksud di segi Bani Israel lah, Bani Israel. Nabi Isa Bani Israel. Quran tu penuh, yakadul Quran an yakuna Musa. Hampirlah Quran itu menjadi kisah Musa. Banyaknya. Nabi sendiri kahwin dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab, anak orang besar Yahudi. Yang lawan Nabi tu, Nabi kahwin dengan anak dia. Nabi ada isteri Yahudi. Kita kalau ada kawan buat balik orang kampung, teruk betul. Mufti dah gambar, dia tangkap gambar dengan Yahudi. Dia kata teruk punya mufti. Apalah punya mangkuk Nabi isteri dia Yahudi. Kerana dia tak faham bahawasanya ada perbezaan antara orang yang tampil memerangi Nabi dengan orang yang memang dia dilahirkan sebagai orang Yahudi. Yahudi ada sudut agama atau sudut sebagai Bani Israel, darah keturunan Yahudi. Agama tak memusuhi orang yang kerana kulit dia, kerana bangsa dia, tapi dia hanya memusuhi orang yang memusuhi dia. Ada lagi 2-3 benda lah yang lain, tapi saya bagi patutnya Ustaz ni Omar kena cakap banyak. Saya duk cakap selalu dah, kan. Ni dah bagi mikrofon ni bercakap macam terima kasih Musi. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih kepada Sahibu Samahara Datuk Mufti kita memberikan penjelasan tentang inilah situasi yang patut kita mainkan peranan.
Kita sebagai ejen pendamai, kita sebagai orang yang menyatukan, dan kita jangan cepat untuk terus menghukum orang lain andai kita nampak orang tu baru angkat sampah kita terus kata dia pengemis. Mana mungkin dia adalah seorang pengemis, kadang-kadang dia adalah AJK surau yang nak kemas kawasan tu. Sebagai contoh, cepat sangat kita nak menghukum orang, sebagai contoh macam malam ni, tiga orang, seorang je pakai baju batik, macam nak pergi kenduri pula. Yang 2 orang lagi baju Melayu tapi tak pakai kain pelikat, tak pakai sampin. Sebab isteri dah pesan jangan pakai sampin bang. Butang pah, butang. Kau jangan terus. Aduh, tidak dengar Ustaz dia. Okey, baik, kita berpindah kepada pusingan kedua, masih berbincang tentang isu kita itu Islam dan kemasyarakatan. Saya nak minta pandangan pada Fadil Ustaz ni Omar sendiri berkenaan dengan bila Datuk Mufti sebut tadi berkenaan dengan situasi kita, bukan hanya menjadi satu petunjuk kepada masyarakat kita di Malaysia, tapi di seluruh dunia bahawa Islam itulah agama yang semakin mendapat tempat. Dan hari ini apabila kita lihat balik, kita sorok balik ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana baginda Nabi SAW mampu mengubah kehidupan masyarakat jahiliah yang tak faham tentang kehidupan yang sepatutnya berteraskan dengan tata cara kehidupan manusia sebenar, yang waktu itu kalau kita dengar bunuh-membunuh, anak pun dibunuh dan sebagainya, orang perempuan dijadikan sebagai bahan pemuas hawa nafsu sebagainya. Tetapi bila datangnya Islam, Nabi mengubah kedudukan itu. Nabi mengangkat kedudukan wanita, orang-orang yang tidak mempunyai harta dan sebagainya dengan cara yang terbaik. Saya nak mohon jasa baik pada Ustaz ni Omar berkongsi dengan kita semua peranan yang sepatutnya kita tiru, kita ambil contoh daripada Nabi SAW sendiri dalam mengubah masyarakat yang bertamadun dan lebih baik di masa akan datang. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang disebut tadi, seorang untuk peti kita sebenarnya sudah cukup untuk kupas tajuk ni. Cuma kerana dia nak raih tamu lah, dia berhenti mengejut. Tapi macam mana pun ialah kadang-kadang macam kita makan jugalah. Kalau di Kelantan ada laksa Kelantan dia, kita pergi Penang ada laksa Penang dia. Mari Perlis tadi pun sebelum maghrib sempat juga makan laksa Perlis. Laksa juga, cuma pendekatan tu berbeza sikit. Jadi sedap tu sedap belaka. Jadi begitu juga kita nak cari ilmu ni lah. Dia Perlis ni pada dengan tuk peti seorang je. Cuma mungkin pendekatan berbeza tu. Macam kita makan berbeza. Tapi akhirnya kita menuju ke satu matlamat je untuk tambah dan kukuhkan ilmu. Yang keduanya, mungkin persoalan tadi dia berkaitan rapat antaranya dengan masalah yakin. Keyakinan kita pada Islam, keyakinan kita pada kekuatan yang ada dalam Al-Quran yang mampu untuk kita panggil kembalikan semula kegemilangan Islam melalui umat dia tu. Kita ambil contoh mudah, contoh keyakinan. Kebetulan kita berada di bulan Rejab, maknanya antaranya dipanggil bulan semaya, berkait dengan Isra dan Mi'raj. Ayat yang pertama turun dari surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amun ambil hak terakhir, innahu huwas samiul basir, dan ini dia berkait dengan keyakinan. Sebahagian ulama terjemah antara maksud innahu huwas samiul basir, Allah Ta'ala ni kita kena yakin macam-macam mana pun dia mendengar dan dia melihat. Apa kaitan dengan Isra dan Mi'raj? Antara kaitannya ialah sebelum berlaku Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas keyakinan dia terhadap kebenaran dakwah yang dibawa olehnya, yang terkandung dalam risalah Islam,
dia sanggup bermusafir jauh, termasuk ke Taif, untuk mencari peluang baru supaya manusia dapat tahu kebenaran yang sebenar. Walaupun perjalanan itu pada masa itu susahlah, lebih kurang 80 km zaman dulu, tak ada RNR, pergi dengan auto seko pergi 2 orang, dengan harapan yang begitu tinggi daripada Rasulullah SAW, supaya kalaulah penduduk Mekah pada masa itu tidak terima Islam, agak susah nak terima Islam, dengan harapan penduduk Taif boleh terima. Sebab apa Nabi SAW pilih Taif? Antaranya kalau ikut pengkaji sirah, sebab ada hubungan kekeluargaan antara penduduk Mekah dengan Taif, antara kabilah Quraisy dengan Bani Thaqif, ada hubungan kekeluargaan. Maknanya Nabi pergi tu orang panggil waris mari, waris jauh mari ni. Jadi kita bila bunyi waris jauh mari, tentunya kita sambut, kita hormat, kita bagi layanan yang terbaik. Yang keduanya pilih Taif kerana Taif sehingga sekarang ni dia termasuk antara kawasan tanah subur. Kalau kita pergi ke Taif sekarang ni pun kawasan tanah subur. Walaupun negara Arab ni secara umumnya kita tengok, kita dengar padang pasir, tapi Taif antara tempat tanah subur, negeri pertanian lah kita kata. Takdirnya kalau berlaku peperangan, kalaulah orang Taif tu terima Islam dan dia diserang, biasanya negeri yang mana rakyat dia boleh hidup jangka panjang, masa yang lebih panjang, kerana apa? Kerana makanan asasi tu ada, kerana negeri pertanian. Kalau pak kita agak dengan berah, kalau pak dia agak dengan gandum lah, apa semua sekali, negeri pertanian. Dan pilih Taif juga kerana di sudut strategik ketenteraan. Taif ni tanah tinggi dan zaman dulu banyak kubu. Jadi kalau takdirnya berlaku peperangan, hak yang duduk di tanah tinggi lebih selamat, berkubu dalam kubu juga selamat. Itu antara faktor. Tapi takdir Allah Ta'ala ada hikmah yang tersendiri. Kita tahu dalam sirah macam mana penerimaan penduduk Taif lebih teruk daripada penerimaan penduduk Mekah pada masa itu. Sehingga setengah riwayat sebut lahirnya doa yang masyhur daripada Nabi SAW, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Menggambarkan seorang nabi yang maksum, akhlak yang terpuji, bawa risalah daripada Allah SWT, mengadu kepada Allah terhadap apa yang berlaku. Sehingga kita tahu macam mana setengah riwayat sebut Allah Ta'ala utus malaikat minta tanya apa kehendak Nabi SAW terhadap penduduk Taif. Kalaulah Nabi bersetuju, masa itu juga Allah Ta'ala boleh hancurkan penduduk Taif melalui malaikat dengan angkat 2 bukit, boleh hancurkan. Kalaulah kita, kalau kita fikir kita di kedudukan pada masa itu, kita panggil kita terus on je, biar hacu-hacu gi lah, bahasa jenis keluar daripada kita, dengan panah bagainya, dengan emosinya, macam disebut tadi lah, dah orang bunuh orang Islam kan, kita bunuh hati lah orang kafir, ada. Tapi Nabi akhlak yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim, dengan taukid bahasa Arab. Tak syekh lebih tahu. Inna taukid, la la'ala taukid. Ala menggambarkan at-tamakkun, maknanya apa yang akhlak tu seolahnya mari daripada atas, mari daripada langit, dia menyelubungi kehidupan keseluruhan. Nabi SAW berakhlaskan akhlak. Lepas tu khuluqin azim, mubalaghah lagi, memang akhlak yang mulia. Jadi terpancar melalui kehidupan Nabi, termasuk ucapan dia. Walaupun dia dihina sampai tahap tu pun, apa jawapan dia? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kadang-kadang manusia ni annas a'da ma jahilu. Manusia ni kadang-kadang dia tidak setuju
Manusia ni dia lawankan apa? Kerana dia jahil. Dia tidak tahu hakikat hak sebenar. Dia tidak tahu tentang Islam tu agama fitrah yang bukan diturunkan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Melayu, bahkan untuk rahmat ke seluruh alam. Kalaulah manusia tahu nikmat anugerah Islam ni, semua orang akan terima. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Takdir Allah Ta'ala selepas 7 tahun, 10 tahun, ada rombongan khusus daripada Thaqif, daripada Taif, pergi jumpa Rasulullah SAW di Madinah untuk menyatakan hasrat dia memeluk Islam. Ini hikmat dakwah, kesabaran, keyakinan. Begitu juga tafsir innahu huwas samiul basir. Antara maknanya ialah ayat ini menggambarkan Allah Ta'ala dengar apa rintihan Nabi SAW ketika peristiwa di Taif. Allah Ta'ala melihat apa tindakan orang Taif kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita yakin Islam ni, walaupun sekarang ni pada zahirnya nampak Islam ditindas, umat Islam ditindas, tapi kalau umat Islam tu yakin macam hadzal din, agama Islam ni al-mustaqbal li hadzal din, masa depan kita kena yakin untuk Islam, insya-Allah. Tapi berpaksi kepada akhlak. Dan yang kedua, faktor utama juga yang perlu ada kepada umat Nabi Muhammad SAW ialah kita fikir apa kekuatan sebenar yang ada pada Nabi SAW. Kekuatan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa kekuatan dia? Ya, kita kata dia seorang Nabi, dia maksum, wahyu turun pada dia, ya. Tapi antara kekuatan juga adalah qudwah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kekuatan yang dibawa oleh Nabi SAW antaranya qudwah, teladan. Ini sebenarnya antara hak maha. Setiap apa yang Nabi kata, dia kata. Ini yang maha. Dan dia berkait dengan setiap individu Muslim, khususnya pemimpin dalam pelbagai peringkat. Start daripada pemimpin sebuah negara, turun kepada kementerian, turun kepada agensi, jabatan, semua sekali, termasuk individu pun. Kekuatan Islam sebenarnya melalui individu tu, Muslim tu, dia mesti ada qudwah. Kita kena bina qudwah ni. Ini penting. Kalaulah Islam ni hanya di sudut ucapan, tidak ada beza antara Islam dengan agama lain. Kekuatan Islam yang sebenar antaranya ialah kata-kata di kota. Sama ada kita dalam kehidupan individu, kehidupan berkeluarga, kehidupan berorganisasi, kehidupan bernegara, kehidupan kita keseluruhan, macam mana nak urus makhluk Allah, alam ni keseluruhannya, ialah dengan al-qaul wal amal, kata-kata dan kota apa yang kita kata. Ini penting. Ini yang perlu kita beri perhatian. Barulah kita boleh tonjolkan Islam ni adalah satu sistem hidup yang sempurna, yang kena dengan fitrah manusia. Mana yang manusia fikir baik, Islam sokong. Mana yang manusia fikir benda tak molek, memang Islam tidak sokong. Itu yang perlu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz Ni Omar atas penjelasan itu. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, daripada Nabi SAW hidup sehinggalah hari ini, baginda Rasul SAW adalah sebaik-baik qudwah. Betul? Semua orang akan mengakui benda ini. Sehingga kan penulis buku 100 orang yang terkemuka dengan cara kepimpinan dan kehebatannya, Michael H. Hart, juga menyatakan bahawa orang yang terbaik di kalangan yang terbaik, letak nombor 1 adalah Muhammad bin Abdullah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat bahawa Nabi boleh jadikan, kita boleh jadikan Nabi SAW sebagai qudwah, tapi kita boleh tak jadi qudwah di kalangan ahli keluarga kita.
Takut lebih sudu dari kuah. Bukan qudwah. Kan? Kita lebih cakap pandai tapi buat tak pandai. Hang jangan duk merokok. Dia dulu nombor satu. Kan? Bukan dekat sinilah kita negeri Perlis ni negeri bebas rokok. Ada? Tak ada. Nampak mana bawa pun bawa rokok kan? Tak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesedaran itu terus terserap di kalangan mereka kan. Mudah-mudahan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kita nak beralih kepada Datuk Mufti kita menyambung tentang persoalan ini. Saya nak sebut berkaitan hal yang saya nyatakan tadi, iaitu kita selalu nampak orang yang baik sentiasa kita sokong, tapi kenapa kita tak boleh nak jadi baik? Ini isu yang sebenar. Macam saya sebut tadi, kita nak tunjuk baik susah, tapi nak cakap baik tu senang. Maksudnya kita ni nak suruh orang buat baik boleh, tapi kita nak jadi orang pertama buat baik susah. Jadi maksudnya ialah kadang-kadang bila orang kata kenapa tak mau berubah, nantilah tunggu masa nak dekat mati baru aku berubah. Kan, nanti nak dekat pergi Mekah baru aku bertobat. Ini contoh ayat-ayat yang biasa kita dengar lah. Yang sebelum ni dah kita insaf semua dah. Kan, sebelum kita insaf masuk masjid, takut api neraka, ya Allah, takut api neraka. Keluar api dekat mulut, tak apa. Tu contoh kena lagi. Tak apa. Saya nak minta Datuk Mufti cerita kepada kita tentang keadaan bagaimana kita nak berubah, walaupun dah banyak cerita macam Ustaz ni Omar cerita tadi, Rasulullah sebaik-baik qudwah, tapi kenapa kita tak boleh nak berubah? Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Nabil pengusi. Malam ni kita ada juga qudwah kan. Saya tengok ni imam besar dia bukan saja suruh imam mengaji, dia pun mai. Ustaz Sirajuddin, imam besar kita ada. Saya tengok Ustaz Khairul Ikhwan ada juga, dia mai lah pasal orang Kelantan ada sini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kita tanya diri kita, lah ni kita selalu letak diri kita dalam diri kita lah. Kalau kita letak diri kita di dalam diri orang bukan Islam, tak usah di Malaysia lah, kita pergi letak lah Mak Saleh lah ke apa nak, agak-agak neri mana kalau dia tengok, if we put ourselves in their shoes, kalau kita duduk pada tempat mereka, agak-agak mereka rasa neri mana orang Islam hak mereka teringin nak pergi. Kalau kita lah sebut nak pergi London lah, nak pergi Jepun lah, tengok Korea, nak pergi Korea lah ni kan. Agak-agak kalau orang bukan Islam tu, pasal kadang-kadang budak-budak kita tiru style Korea, makan cara Jepun, bila bersih macam Jepun. Tak ada orang kata bersih macam Pakistan, tak ada. Bersih macam Indonesia, tak ada. Minta maaf lah kan, contoh negara orang lain. Kemas macam mana-mana, tak ada. Semua kita sebut negeri orang lain. Semua almost, ataupun boleh kata all of them, kesemuanya bukan orang Islam. Di manalah hak mereka nak boleh kata Islam satu agama yang membanggakan mereka. Example. Kerana leadership itu by example. Kepimpinan dengan contoh. Yang tu kita tak boleh nak buat. Sebab itu saya tak tahulah, wallahu ta'ala alam, bila orang bukan Islam ni berdiri di akhirat besok, mereka mungkin akan jawab, ya Allah, tak ada siapa bagi tahu Islam agama yang benar. Quran kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan mengazab sehingga kami hantar rasul. Kena ada hujah. Orang-orang kebanyakan dalam dunia ni ramai yang tak diberikan hujah yang cukup tentang Islam, disebabkan kerana perangai orang Islam. Saya cerita Perlis dululah kan. Selagi kita patah balik negeri. Tadi Ustaz Nabi masuk dah sikit, saya akan masuk banyak lagi. Kan? Kita buat berapa benda dalam satu dialog ni, 21 pun saya ada lagi dialog, sesi dialog saya dengan duta-duta Eropah. Agar berapa benda saya akan, duta Eropah ni ramai, 12 orang. Mereka akan buat bulat tu, saya akan duduk di tengah dan dialog. Dialog hak pertama hari tu kita buat di Kangar. Tuanku pun hadir dan saya dialog dengan mereka. Mereka buat siri yang berikutnya. Tapi saya tertarik, salah seorang saya ingat duta daripada Perancis kata, kenapa apa yang Perlis buat ni tak bagi tahu kat dunia supaya tahu? Apa yang kita buat orang Perlis pun tak tahu. Apa perkara yang kita buat? Sampai saya nak sebut hak satu yang orang Perlis tak tahu.
bila berlaku Myanmar, Rohingya, kita perlih pergi. Tuanku sendiri pergi, Maid pergi bagi bantuan di sana. Mereka tengok, mereka kata yang ni kena tunjuk supaya orang barat ni, kata mereka, orang Islam sentiasa, mana kenapa US tak tolong, kenapa berlaku gempa bumi, tsunami, tengok-tengok bantuan daripada United Nations mari, bantuan daripada negara nu mari, negara Arab tak mai, orang Islam tak mari. Kita duk tanya kenapa Amerika tak tolong, kenapa? Kita tak tanya kenapa Arab tak tolong. Mesir ada dengan Azhar, apa ulama macam-macam cakap pandai, kenapa tak tolong? Saudi juga sama. Kita hanya Syria, kita pergi, Maib pergi ke Syria, tapi satu negara lagi yang kita pergi, kita tak mau nak habaq sekali orang Perlis. Tengok tu jauh-jauh dia pergi kat Perlis ni, dia tak tolong. Tu macam tu kita pada Perlis dia pun tak sangka dah. Tu saya cerita satu tempat tu kita tolong bagi 600, memang setiap bulan pun bagi. Mai ambil kat 300 orang. Lepas tu kata tunggu saat sembahyang asar, belah tinggal 10% pun tak ada. Punya kepung ni. Jadi Maib semua kepung nak suruh sembahyang asar. Silap kata bagi duit dulu, mau bagi suruh sembahyang dulu. Sampai setara tu kita kata silap. Bukanlah semua orang boleh macam tu, tapi ada lah kan. Tapi saya nak ceritanya ialah satu negara, tuanku tak bagi saya habaq ni, takut ada orang komplain dia salah faham. Tapi dah banyak bulan dah, dekat setahun dah saya nak habaq. Kita apabila Red Cross, dengar Red Cross terkejut pula, ni Kristian pula ni. Red Cross bagi tahu ada kebuluran di Kenya. Makanan tak cukup, apa tak cukup, orang Islam pun ada, Kristian pun ada. So Tan Sri Jamilah, ramai pimpinan orang Islam duduk dalam badan-badan ni international. So kita ambil langkah, kita bagi satu pertolongan. Saya tak mau sebut angka tu pasal lagi banyak dapat terkejut pula kan. Kita bagi satu, buat sikit R&D, Perlis bagi ke Afrika. Perlis ni besar sikit pada Singapura ya. Apa kata negeri ke-14 dah, dari ke-13, yang ke-14 wilayah persekutuan. Kita bagi kacang hijau. Kacang hijau supaya orang Afrika di Kenya, orang Kenya tanam kacang hijau. Sebelum ni dia tak pernah tanam kacang hijau. Akhirnya dia cuba tanam kacang hijau. Nak ditakdirkan kacang hijau yang kita bagi di Maib ni telah menjadi 1 juta lebih dapat tanam, dan kita bagi juga air galian ni dengan duit kita dapat gali, dah 1 juta lebih rakyat dapat minum. Kita punya next project, kita nak ambil duit tu balik bagi kepada kawasan yang lain. Jadi bila bagi, saya boleh pergi. Tuanku kata mufti dulu pergi dengan rombongan, pergi Datuk Bandar, menteri besar lah, kawasan-kawasan semua sambut. Kali pertama orang bagi kacang hijau, dan kacang hijau kamu ni menghairankan, dia kata, jadi sepenuhnya. Saya pun pergi ke kampung, tak kira lah, hitam pun manis. Cik, bagi semangat daripada Nabi kan. Pergi tengok kacang hijau dia apa. Boleh tengok, ada rakaman. Saya tak tunjuk lah pasal kita nak tutup dulu Kenya ni. Sekali orang sekali kata tengok duit bagi hijau tu. Kita nak tunjuk example pada dunia. Jadi kumpul orang kampung ni macam ni ramai ni. Saya pun berceramah lah, apa itu zakat. Orang Kristian dia pun tak tahu duit apa. Kami ni daripada Majlis Islam, zakat ni portion of Muslim wealth, sebahagian daripada kekayaan orang Islam yang diberi. Sehingga dalam majlis tu juga dia pun pergi tanya, Islam tu apa dia? Tengok orang Afrika. Padahal sebelum ni depa suka bergaduh dengan Muslim yang sebelah kawasan depa tu. Tapi bila bagi tahu duit orang Islam bagi depa makan, depa happy. Tapi nak habaq kat orang boleh, kemudian depa dulu kena tahu. Takut dia komplain. Tengok duit kita telah dibagi, duit kita dia pun bila bayar zakat pun tak tahu. Duit kita telah, yang tu yang kita lambat bagi tahu sikit tu. Tetapi saya nak ceritanya, manusia ini dia kena hidup
Sebab itu rahmat, badlus salam lil alam, dalam kata-kata Ammar tadi, bagi kesejahteraan kepada alam. Kerana Nabi itu bukan saja dia berceramah, tapi dia lead by example. Dia mendahului, memimpin dengan contoh teladan. Sebab itu saya selalu ulang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mustawrad bin Shaddad di dalam Sahih Muslim. Bila Mustawrad bin Shaddad kata taqumus sa'atu warumu aktsarun nas, akan berlaku kiamat, Rom merupakan orang yang paling ramai. Kita cakap macam mana pun, tapi Nabi habaq masa kiamat berlaku nanti, umat yang paling ramai Eropah. Dalam hadis. Habis orang Melayu macam mana? Tidak Melayu hilang di dunia ni. Kan? Marah kita. Tapi nak cerita yang ni memang ni. Amr bin As, dia satu orang ahli politik yang pakar, banyak pengalaman. Sebab itu Quraisy pun bila orang Islam lari pergi ke Habasyah, dia hantar Amr untuk deal, pasal dia pandai diplomatik politik. Dia kata absir ma taqul, betul ke kau cakap ni? Dia kata kepada Al-Mustawrad bin Shaddad, sahabat Nabi, dia kata aqulu ma sami'tu min Rasulillah, aku kata apa yang ku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata in kana dhalik inna fihim la khisalan arba'an. Kalau betul lah macam yang kau kata tu, sebab dia kenapa Rom kuat, sebab dia ada 4 perkara. 4 perkara ni kita tak. Yang pertama, kata dia, innahum la ahlamun nas 'inda fitnah. Mereka orang yang paling santun, forbearing, orang yang paling pandai mengendalikan fitnah. Tengok, kita ambil contoh lah New Zealand, macam mana kenyataan mereka, macam mana dia pahantang siapa bercakap, macam mana dia handle. Berlaku demonstrasi dalam negeri dia, macam mana dia lepaskan hak dia. Mereka kalau tengok siapa yang pernah duduk di London, dia tahu dia ada speaker corner, siapa pun boleh bercakap di Hyde Park. Pi ya, tak payah ambil lesen, hari Ahad boleh ceramah. Saya duk pi tiap pagi tu, ramai hak mengaku Tuhan, hak bawa agama baru, macam mengaku Tuhan. Saya tanya dia duduk di mana? Dia duduk hotel. Saya kata takkan Tuhan duduk di hotel. Afrika dah. Tapi itu yang tuan-tuan duk tengok rakaman duk berdebat Bible ke apa, dia debat di situ lah. Di situ bebas cakap, tak tangkap, tapi tak bergaduh. Negeri dia terus maju. La ahlamun nas 'inda fitnah, pandai settle kekalutan, kegawatan. Bukan mereka tak pernah berperang, 200 tahun mereka berperang untuk dapat demokrasi. Dalam erti kata yang ini kena baca, demokrasi dalam sistem. Kedua, asra'uhum ifaqatan ba'da musibah, paling pantas bangkit selepas musibah. Ini ciri dia yang kedua, kata Amr bin As, paling pantas bangkit. Germany, cuba tengok ke Germany. Kita boleh sebut Jerman apa kita tahu? Hitler bom yang zaman dulu-dulu macam YB ni, tengok combat. Kan? Apa ni Vic Moro apa semua ni lawan perang bah, tu dia tahu kan. Zaman hitam putihnya kau tahu kan. Jerman perang, Berlin kena bom, dia bom London, bom depa pakat balik bom dia hampir habis. Tapi masih lagi kita naik kereta Mercedes kira hebat lah. Negara orang Islam tak kena bom apa pun, satu kereta tak lewat keluar, basikal pun tak boleh. Jepun, Hiroshima Nagasaki punya dahsyat, tapi kereta Jepun hebat. Asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Jepun tu bukan Rom, tapi maksudnya bangsa-bangsa yang hebat. Ausyakuhum karrah ba'da farrah, paling pantas bertindak balas selepas ditewaskan. Ni ciri dia. Ketiga. Keempat,
khairuhum limiskinin wa yatimin wa dhaif. Yang paling baik untuk orang miskin, untuk orang yatim dan orang dhaif. Dia kata mana barat jahat? Dia memang bully orang luar. Tuan-tuan pi rakyat dia, orang tak kerja pun dapat. Tak baguslah kadang-kadang tu tengok. Tapi rakyat dia jaga rakyat dia. Hak rakyat dia jaga. Negeri dia anjing pun tak boleh inaya. Dalam negeri orang dia bully orang. Tapi dalam negeri mereka. Tapi dia tambah wa khamisatun hasanatun jamilah. Ada hak nombor 5, hak lagi cantik dia. Yang baik dan cantik. Apa dia? Amna'uhum min zulmil muluk. Mereka adalah kaum yang paling menentang kezaliman pemerintah. Itu ciri bangsa nak maju. Semua bangsa yang membiarkan dia dibuli oleh penguasa, bangsa tu tak boleh maju. Barat pernah cuba. Orang kata apa mufti ni cakap politik. Sebab tu saya cakap, jangan sampai dibuli. Tak kira pemerintah mana, lambang apa pun kita tak kira. Buli je kita kena bersuara. Dia bukan duduk pada lambang, dia duduk pada sikap. Ini 5 perkara yang Amr bin As observe, perhati tengok, boleh membawa kepada kekuatan sesuatu bangsa. 5 ni tak ada. Saya sebut sikit ramai perlis kan. Bukan perlis je, lagi mereka tengok, saya tengok malam ni ramai tengok. Kita khutbah bagi pasal kebersihan. Nabi ni kebersihan ni semangat sikit nak bang. Kan? Ni pasal ni pun kok ni kena bersih lagi lepas pada ni. Nabi ni kita dok ngajak, Nabi kata ittaqu la'anain, ittaqul la'anain, takutlah kamu 2 yang kena laknat. Pasal apa nak kena takut? Maksudnya laknat tu menjadi. Kalau laknat tu tak menjadi, laknat ni orang kata al'anakallah, Allah laknat kamu. Kalau Allah tak laknat, orang doa bila, tapi kenapa Nabi suruh takut? Maksud kalau orang doa laknat dalam bab ni dia jadi. Apa dia? Satu, sahabat tanya wa mal la'anan, apa doa la'anat? Allazi yatakhalla fi tariqin nas atau fi dhillihim, yang pi buang air besar, buang benda kotor di jalan manusia atau bawah tempat teduh manusia. Yakni yang rosakkan kemudahan awam. Kebersihan kita dibandingkan orang barat. Tempat kita, sehingga orang tak boleh jadi contoh kepada kita. Ini yang saya nak. Kita nak pergi cakap Islam satu agama yang mementingkan kebersihan. Betul, memang bersih. Saya tahu budak-budak universiti di barat tu pergi tak mandi, bangkit, tapi mereka cantik kan, bangkit rambut mereka merah-merah sikit, kita kira hebat lah kan. Pakai terus pergi kelas, ngaji pandai tapi tak mandi kan. Orang Melayu kalau tiru yang tu dengan muka sembam tu lagi teruk lah kan. Tapi diri dia apa? Tapi zahir tempat mereka bersih. Kita kalau nak memimpin dunia ini, kena memimpin dengan contoh teladan. Saya sebut hal ni kerana banyaklah kalau kita nak habang kat orang Islam, nak cerita Islam agama yang baik, hanya bila dia kenal, dia baca Quran, dia rasa Quran baik. Tapi bila dia tengok orang Islam tak semua macam tu. Maki hamun. Kadang-kadang nak berjuang Islam, maki orang punya teruk. Sanggai saya jumpa satu orang non-Muslim, dia tanya mufti, kalau kita mau tegakkan itu Islam punya ajaran, mesti mau cakap buruk pada orang lah. Dia tanya. Siapa-siapa? Saya tengok semua dalam Facebook cakap macam tu. Sampai dia pun tak boleh nak faham. Sebab tu kena buat contoh yang teladan yang baik kepada kita, kepada orang lain. Kita sama-sama Islam, mungkin kita faham lah, alhamdulillah kita dapat faham anak kita. Kita duduk di negeri kita ni orang perempuan pakai tudung ni mudah, alhamdulillah.
Tapi bayangkan nak pakai tudung macam ni sekarang duduk di negeri barat. Sebab tu orang perempuan barat bila mereka pakai tudung, mereka naik kereta api, mereka naik apa, saya duduk tengok mereka, saya rasa hebat. Jadi orang lelaki bukan orang tahu Islam ke tak, pakai t-shirt pakai orang tak tahu. Ustaz kita pergi sana pun pakai t-shirt pakai ni lah, kan, pakai senok jean ya. Tapi saya tak pakai senok jean tu. Tapi orang perempuan dia nak pakai tudung, dia firm. Macam mana orang nak tahu? Pergi masjid, tapi baguslah, tak apa. Saya tengok pergi masjid orang Islam. Masjid kita di sini, kalau orang bukan Islam masuk, tandas kita juga sama. Kadang-kadang di negeri barat ni mungkin mereka tak faham, tapi sebahagian duduk orang Malaysia yang duduk sana mereka tahu. Masuk masjid pun bau kari. Betul. Pasal ramai Pakistan yang kendalikan masjid dengan Bangladesh. Bukanlah salah bau kari tu, tapi ini adalah suasana yang saya rasa kita orang Islam nak kena bagi satu nilai yang baik kepada orang bukan Islam. Tak apalah tengah orang dia kata Allah nak jaga hati orang kafir buat apa. Bukan masalah kita nak jaga, Tuhan suruh kita bagi contoh. Depa akan berdiri pada hari akhirat kelak. Depa ni tak bagi tahu Islam. Taulah asing mungkin tanya kita di akhirat. Depa akan bagi tahu kat kami Islam sangat. Yang dia ada dia berkelahi dengan kami. Geng-geng politik, minta maaf lah, mereka berkawan dengan non-Muslim. Saya rasa dia tak apa bagi tahu sangat. Cuma dia kata you kena sokong pastikan you punya ahli semua pangkah kita. Saya ingat yang tu ya. Saya tengok dia kawan, bertukar-tukar kawan. Yang masuk Islam tak ramai pun. Bahkan kuetok faham pun Islam. Ini semua perkara yang saya rasa mungkin kita sebagai orang Islam, tak nanti orang politik lah, semua kita diperoleh ni di mana saja memainkan peranan ni. Terima kasih banyak Mus. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih kepada Sahib Bersama Datuk Mufti memberikan penjelasan buat kita semua, kepada semua untuk memainkan peranan bagaimana kita nak memandu, bagaimana kita nak menunjukkan contoh yang terbaik kepada masyarakat kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah sampai ke pusingan terakhir, manakan masa kita pun dah semakin mencemburui, dan kita mungkin terus dengan kesimpulan daripada kedua-dua orang penalis kita pada malam ini. Jadi saya mulakan dengan Fadil Ustaz Ni Omar atas tajuk kita iaitu Islam dan Kemasyarakatan. Apakah yang dapat kita simpulkan dan ambil pengajaran? Tafadhal masykurah. Ya, dalam Al-Quran ada sebut ringkas fastabiqul khairat. Kita mengejar kebaikan, berlomba-lomba untuk buat kebaikan. Islam ni kadang-kadang kita kena fikir sebenarnya dia terlalu mudah sebenarnya. Kalau ikut fitrah kita fikir cara betul. Kalau kita tengok pada seseorang, adakah kita menilai dia berdasar kepada warna kulit, ataupun kerana keturunan, ataupun kerana bangsa, ataupun hatta kerana berbeza agama, ataupun kita cari kata sepakat, kita tengok seseorang ni berdasar kepada dia ni pertamanya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mari daripada Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita tengok seseorang berdasar pada tu, itu kita boleh kontak ta'aruf tadi. Yang kedua, fastabiqul khairat ni, dia menggambarkan kita berlomba-lomba untuk buat kebaikan, berlomba-lomba untuk buat kebajikan. Apabila sebut berlomba, maknanya bukan kita seorang. Maknanya kita berlomba ni ramai. Apabila kita nak buat kebaikan, kalau kita rasa tanggungjawab kita untuk buat kebaikan, kita juga kena beri ruang. Orang lain juga, organisasi lain juga, kumpulan lain juga ada sumbangan mereka untuk setiap kebaikan untuk disampaikan kepada manusia. Dan sebenarnya ada ayat yang biasa kita baca, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Tapi dalam ayat yang sama sebelum tu juga Allah Ta'ala sebut tentang kekuatan dia, penciptaan dia terhadap air. Antaranya dengan air ini boleh menghasilkan buah-buahan. Dan dalam ayat tu sebelum innama yakhshallah, Allah Ta'ala nak tekan di sudut warna. Dengan warna sebenarnya kita boleh membezakan
antara buah-buah yang lahir atas muka bumi. Antara masuk dengan putih pun kadang-kadang dengan warna. Begitu juga wa minan nas wad dawab wal an'am. Begitu juga kita manusia, perbezaan kadang-kadang dengan warna kulit, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua sekali. Bahkan warna ni sebenarnya kalau kita tengok dia menceriakan kehidupan. Maknanya kalau satu warna, kita fikir secara logik, kita duduk sini satu warna, semua orang pilih warna putih belaka. Contohnya, semua warna putih. Sehari, seminggu, sebulan boleh lah. Kemudian kita rasa tak ceria, tak seronok. Ataupun semua nak pilih warna hitam belaka. Tak laku orang nego kain, sebab semua warna hitam. Orang dengan warna ni boleh bina empayar kekayaan, berbilion, beratus-ratus juta. Kenapa? Kerana warna. Asasnya ambil daripada ayat ni lah. Orang boleh bina kekayaan seluruh dunia kerana apa? Warna. Dengan warna itulah dia boleh buka gedung kain, gedung pakaian, macam-macam jenis kereta, desain dengan warnanya, semua sekali. Begitu juga pemikiran. Kalaulah satu bentuk pemikiran je, tak ceria kehidupan. Biar agak ada balah sikit. Tapi balah tu dalam bentuk fastabiqul khairat lah. Ada batasan dia. Kalau silap sikit, kafir selalu. Kalau silap sikit, munafik selalu. Kalau silap sikit, penunggang agama selalu. Jadi sebenarnya tak ceria kehidupan. Jadi kita nak kembali kepada kekuatan ni, antaranya kita perlu kekuatan al-quwwah, kekuatan antaranya di sudut ilmu lah. Sebab itulah ayat Quran mula-mula turun, Iqra. Allah Ta'ala mengangkat kedudukan individu ataupun kumpulan ataupun sesebuah negara ya, yarfa'illah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alladhina utul ilma. Maknanya hatta kisah di zaman Nabi Sulaiman sendiri pun dia nak cerita tentang kelebihan bagi orang yang ada ilmu minal kitab. Tapi yang pentingnya ilmu tu kalau kita nak ambil, nak bina ketamadunan sesebuah negara, negara yang maju, negara yang bertamadun, negara yang berkebajikan, mesti asas dia ilmu. Itu penting. Jadi antaranya kita kena didik diri kita. Kita kena didik anak-anak kita, zuriat kita, masyarakat kita, orang Islam keseluruhan. Kena tekan di sudut budaya ilmu. Begitu juga kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman antaranya ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekuatan hak sebenar. Hak yang kita panggil tahajud ke, hak kita panggil qiyamul lail ke, apa semua sekali, kekuatan dalaman. Perlu pada istighfar, perlu pada selawat, sentiasa berdoa, yakin pada Allah SWT. Kekuatan dalaman. Selain daripada kekuatan fizikal kita lah. Sebab kita tahu tubuh kita ni paling kurang ada 3 komponen penting. Zahir, jasad kita ada makanan dia. Semua kita tahu. Bahkan kita sanggup habis beribu-ribu kerana nak pastikan makanan yang kita pilih berkhasiat, berzat, boleh menjadikan kulit kita ni tegar seumur apa semua sekali. Cuma ni sebab pada Islam kita kena letak mula-mula sekali halal. Itu yang penting. Itu makanan pada jasad kita. Begitu juga akal kita ada makanan dia. Paling kurang ilmu lah kita sebut. Kalau kita cari ilmu, maknanya akal kita ni aktif seumur, hidup seumur. Ceria akal kita dengan ilmu. Yang ketiga, jiwa kita, roh kita ada makanan juga. Makanan dia adalah antaranya adalah al-hub, rasa kasih sayang. Ini rahmat Allah SWT. Yang ini yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada manusia, kepada makhluk. Rahmat Allah SWT. Sama ada atas dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Ini kekuatan yang ada perlu pada kita. Yang kedua disebut tadi, kita macam-macam mana pun kita kena ejah biar kita ni boleh jadi contoh terbaik. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Semua kita kalau kata nak rahmat Allah Ta'ala, semua nak maghfirah Allah, semua nak syurga Allah, semua nak. Tapi adakah kita seorang? Tidak. Kita nak dan zuriat kita juga yang beriman. Jadi nak boleh ke zuriat ikut tu, kita mesti tunjuk teladan yang terbaik. Akhir sekali paling kurang kita kena ada sifat al-qanaah.
Al-qanaah, rasa cukup. Dalam keadaan susah macam mana sekalipun, sebenarnya sudah terlalu banyak nikmat, rezeki, anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Ini yang penting. Sebab itulah benda ni tak dapat kecuali kita kena melakukan perubahan. Dan perubahan itu tidak hanya pada akal dan zahir jasad kita saja, penampilan zahir saja. Dia bermula daripada dalam. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Taghyir dalam tu, dalam jiwa kita, antaranya kita kena letak al-hub tadi, kasih sayang. Kita tengok pada seseorang tu atas asas kasih sayang. Kita kasih kerana dia isteri kita, kita kasih kerana dia suami kita, kita kasih kerana dia sesama Muslim, kita kasih walaupun dia non-Muslim tapi dia hamba Allah SWT. Hatta kita kasih kepada makhluk binatang pun kerana Allah Ta'ala. Al-hub. Ini penting. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya bersama Datuk Mufti. Terima kasih secara ringkas dah. Okey. Pertama saya nak tanya, siapa di kalangan tuan-tuan di sini yang pernah pergi New Zealand? Pasal cerita New Zealand tadi ni, pengusi wakil, siapa pernah pergi New Zealand? Angkatlah tangan. Kan ramai pernah pergi. Okey. Mungkin pengusi New Zealand ni saya pernah pergi, dan New Zealand ni antara negara yang cantik dah. Christchurch saya pernah pergi, Auckland saya pernah pergi. Cantik. Cantik tu kita Malaysia pun cantik. Tapi bersih. Dia pandai jaga sungai dia, dia pandai jaga taman-taman dia. Kita pun nak kata tak ada taman Perlis ni taman apa yang tak ada? Ha? Sakura, ada taman sakura dah? Oh, ada. Pokok bunga kertas banyak naik kan. Tapi depa cantik, bersih. Kalau depa tengok di sudut tu, macam saya kata, kalah lah. Negeri yang ada pengajian, saya pernah mengaji di Jordan pun tak bersih, benda aman dia. Kitab bertimbun-timbun tu gagal ajak orang Islam macam mana nak buang sampah, lonton sampah. Mesir yang hebat tu, macam tu lah masalah dengan sungai Nil tu. Walaupun hebat. Kalau Fir'aun ada, dia jaga kebersihan lebih lagi daripada ada tu. Fir'aun kalau merintah, dia kata aku lebih baik, better than them in terms of good governance. Pentadbiran yang baik. Ini saya nak cerita sudut. Tapi kenapa mereka tak apa? Sebab tu kita sebelum nak kata teruk mereka, kita kena tengok supaya kita sentiasa hebat orang Islam ni. Ni saya cakap dalam konteks pelih orang Islam, kena bagi hebat negara orang Islam. Yang berikutnya, pasal apa mereka nak pergi bunuh, nak pergi? Tuan-tuan tahu sebahagian mereka support, tuan-tuan tahu sebab apa? Bukan kita sokong, kita memang marah apa yang mereka lakukan, zalim, bunuh orang. Tapi mereka kira 19 orang Palestin, Tunisia, Jordan, Pakistan, Bangladesh, Moroccan, orang Morocco, semua tu mereka kira asal luar, orang luar. Maksudnya bukan asal kulit putih. Mereka ni white supremacy ni, dia kira dia lebih tinggi daripada orang lain. Dia rasa dia tuan tanah. Dia pun bukan tuan tanah, orang Mori sebenarnya tuan tanah situ. Tetapi tak apalah, kegagalan untuk dapat rasa keinsafan diri tadi, insaf pada diri untuk hidup bersama, tak mau hidup dengan orang lain, nak hidup kita saja. Perangai inilah menyebabkan mereka pandang orang lain kan, dan mereka justifikan, sebahagian mereka lah, bukan semua, bunuh orang tu. Itu yang kadang-kadang ada senator dia orang apa kata, biar dia pun orang luar, mati bilah. Buruk perangai ni. Tuan-tuan, di kalangan orang Islam ada orang perangai macam ni? Ada tak? Mati bilah. Bukan bangsa kita. Ada tak? Kalau kita tak boleh terima orang buat kat orang Islam lain, bolehkah kita buat kat orang lain? Walaupun mungkin kita tak setuju apa benda, tapi kita tak boleh buat. Mereka buat tu kerana itulah tu. Tadi yang Ustaz Nik Omar sebut tu.
Kerana kegagalan untuk lita'arafu, untuk kenal mengenali, to know each other, living together, untuk hidup bersama. Itu punca dia. Kalau kita tak suka hal itu dan menganggap itu adalah perangai yang buruk kerana nak hidup mereka saja di negeri mereka, kita juga tak boleh buat begitu. Kita juga kena belajar untuk hidup bersama, tetapi dalam erti kata memegang nilai-nilai yang baik. Bila orang Islam pergi ke sana, orang Islam pun kena berdisiplin. Bahasa tu dah jadi bahasa Inggeris negeri mereka, kena cakap bahasa tu lah. Ada peraturan-peraturan kerajaan dia macam tu. Orang lain mari ke negeri kita juga macam tu lah. Ada nilai-nilai yang kita pertahankan, mereka kena pertahankan. Kita pula sebagai hamba Tuhan memberikan ruang untuk orang lain duduk bersama dengan syarat masing-masing hormat menghormati. Pengajaran seperti mana kita tak suka orang buat pada orang Islam, demikian kita tak boleh buat kepada orang lain. Terima kasih pengurusi, terima kasih juga pada ahli panel. Ustaz Nik Omar datang ke Negeri Perlis. Kalau boleh mai banyak kali lah, banyak hari lagi lah kan. Mai banyak hari sikit tawaf negeri ni. Ni orang siapa yang atok program ni? Oh, siapa ni? Pertubuhan khidmat ni. Sekali lagi bawa Ustaz Nik Omar ni. Kita akan, Ustaz Nik Omar jangan takut, dia memang ada tauliah Negeri Perlis. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sahib Bersama Datuk Mufti. Terima kasih pada Ustaz Nik Omar atas perkongsian berkenaan dengan forum kita pada malam ini. Indahnya Islam dan kemasyarakatan itu. Mudah-mudahan kita semua sebagai ejen penyebar dakwah Islam, tolong sampaikan intipati perbincangan kita malam ini. Jangan simpan dalam kocek, jangan tak dalam buku, jangan masuk dalam buku, dalam beg duit saja, tapi pastikan apa yang masuk dalam kepala otak kita, kita translatekan dia, kita tafsirkan dia, kita terjemahkan dia dalam kehidupan, sampaikan kepada masyarakat kita yang Islam dan juga yang tidak Islam untuk kenal Islam lebih dekat, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sudi bersama dengan kami pada malam ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah memayungi dengan kasih sayang, mudah-mudahan. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.